ulang kaji bersama admin Selangor pada malam ni, walaupun dah mula bersekolah kan, sanggup lagi meluangkan masa, nampak semangat untuk menuntut ilmu tu. Baik, sebelum kita teruskan lagi, boleh tak bagi type sikit dekat komen tu, asal dari mana cikgu, sekolah mana ke, ada yang luar daripada Selangor ke yang sertai kita hari ni? Saya pun tak nampak ada berapa orang yang dah join kita. Admin lain kalau ni ada yang dapat nampak. Baik kan, untuk makluman semualah, topik yang kita ulang kaji hari ni mungkin lebih sesuai lah ataupun bertepatan untuk ujian GC level 8 nanti. Jadi janganlah rasa macam benda ni tak ada guna lagi kan. Benda ni sentiasa guna lah. Dan kat sini juga saya nak ambil peluang lah nak tanya siapa yang setia dengan GC Selangor ni daripada ujian 1 sampai sekarang ni. Ke ada yang lompat-lompat ke? Ada yang baru sertai ke? Saya tunggu queue je sebenarnya daripada admin lain yang nak sampaikan apa ni, ilmu kita malam ni. Okey. Malam ni seperti mana yang cikgu-cikgu sedia maklum, ada dua penceramah iaitu Cikgu Narima dan Cikgu Sikin yang akan berkongsi tentang share to classroom dan email. Cikgu Narima, kalau ada ready, persilakan. Okey. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada semua cikgu yang sudi mendengar sharing kami pada malam ni. Okey. Malam ni ada dua topik, satu saya, satu Cikgu Syikin. Okay, saya akan ambil tajuk share to classroom extension. Topik ni ada terdapat dalam level 6 yang baru tamat petang tadi. Rasanya tapi ulang kaji ni kita sekaligus untuk ulang kaji level 8. Okay. Boleh dengar ya suara saya? Boleh, jelas. Okey, terima kasih Cikgu Idwan. Terima kasih kepada Cikgu Idwan, Cikgu Syikin dan admin lain yang ada bersama kita pada malam ini. Saya akan mulakan share a web page to Google Classroom. Okay, biasanya Google Classroom kita nak share sesuatu kepada murid, kita akan guna cara yang lama, kita bagi link, kita bagi link kepada murid, lepas tu suruh murid buka. Tapi kita ada juga boleh guna extension yang terdapat dalam Google. Okay, nama dia Share to Classroom. Saya akan tunjuk ya macam mana. Mula-mula kita pergi Chrome Web Store.
kita cari share to classroom. Okay, kalau ini dia share to classroom. Sebab saya dah ada, jadi kalau yang tak pernah install lagi, add to Chrome. Kejap saya remove dah dulu. Okay, kita add to Chrome, add extension. Okay, tengok di atas ni ikon dah ada dah untuk dekat atas bahagian. Okay, ada contoh, kita ada satu, saya ambil ni kan web the page ni, contoh tajuk pencambahan biji benih. Kita nak bagi kepada student, nak bagi student baca. Okay, ni tak payah, dia hanya kena baca lah ulang kaji. Tak perlu jawab soalan ke apa ke. Kita cari page ni, lepas tu kita klik share to classroom. Kalau saya laju sangat, Cikgu Idwan cakap Okay, saya pilih kelas. Okay, dah ada dah ni website ni, web page ni. Kita push to student. Okay, sudah. Dalam berapa saat je. Okay, ni saya buka account student saya. Ni account saya tadi. Ni account saya, Narima. Lepas tu dengan syarat murid kita pun dah install share to classroom extension ni. Jadi murid pun akan dapat dalam masa persaat, murid pun dapat ni saya dapat push to student. Tajuk dia pencambahan biji benih. Saya buka account student saya. Ini account student. Murid pun bolehlah baca. Okay, macam ni. Murid boleh baca. Okay. Alright. Okay. Saya tutup account student. Saya pergi ke account saya. Okay. Tapi dengan syaratnya murid pun sudah install. Bila kita online, murid pun online, murid boleh terus dapat dalam masa beberapa saat, jadi macam 3 saat macam tu terus dapat. Okay. Selain push to student ni, dekat dalam share to classroom extension ni ada juga, okay, kita boleh juga create assignment. Okay, saya nak satu lagi. Ini yang kedua kita create assignment pula. Contoh macam apa kita ambil ni lah. Okay. Narima ada yang kata tak nampak di skrin tu. Tak nampak? Saya tak pasti apa yang tak nampak. Sebab sekarang ni tengah tunjuk live worksheet tu kan. Kita nak ambil contoh dari live worksheet tu kan. Tak nak kena besarkan ke? Saya dah besar ni. Nampak besar. Ini worksheet, live worksheet. Saya nak guna share to classroom extension ni. Okay. Saya nak create assignment. Okay. Yang pertama tadi push to student. Push to student tu tak akan masuk dalam Google Classroom. Itu hanya untuk bacaan murid. Murid dapat terus online ataupun bila kita buat macam meeting guna Google Meet ataupun Zoom ataupun platform lain, murid
tengah online, kita pun online, murid boleh terus immediately baca. Dia push to student tak masuk dalam Google Classroom. Okay, tapi bila yang kedua ni, create assignment ni akan masuk dalam Google Classroom. Okay, contoh ya, ini apa? Title, confusing word. Okay. Kita boleh pilih murid. Ni testing ni ada 2 orang murid je. Okay, kita pilih. Okay. Tak ada, kita boleh pilih topik. Okay. Assign, klik assign. Okay. Nanti kita tengok dekat murid punya, dapat tak worksheet ni? Okay, saya masuk akaun murid saya ya. Oh, yang tak nampak tu bila Cikgu Narimah tekan yang extension tu kot. Bila klik dekat icon extension tu, yang tak nampak. Atas tu. Okay. Dekat atas ni, extension ni. Nampak tak saya tekan icon tu? Tak. Bila tekan, dia tak ada keluar apa-apa. Oh, okay. Yang ni ada tak? Yang saya tekan ni lah. Saya tekan atas ni, bukan keluar share to classroom. Tak nampak ke? Tak ada. Dia je sekarang ni keluar yang gambar worksheet tu saja. Oh, okay. Sekarang ni nampak apa? Okay, ni saya ini saya masuk akaun murid. Tadi saya bagi saya share guna share to classroom kan. Ini dah masuk dah. Assignment tadi sudah masuk dalam Google Classroom murid. Tapi saya tak buka pun saya punya Google Classroom. Saya hanya gunakan extension share to classroom. Yang ni nampak tak tadi? Okay, yang ni lah tadi. Yang ni kita tak nampak Cikgu Idwan? Tak nampak dekat YouTube tu, dia tak nampak. Dia just nampak tab yang Cikgu Narimah buka tu saja. Oh, nampak yang live worksheet ni saja Okay. Macam mana ya? Sebab tadi kita buat share window kan? Share window Okay. Maksudnya saya kena tukar. Kena tukar entire screen ke? Mungkin. Okay, saya try ya. Okay. Saya ulang Sekejap ya. Ini ya, saya ulang yang ni ya. Okay, nampak tak? Ada tak? Boleh nampak tak? Dia lambat sikit. Yang dekat YouTube ni dia lambat sikit. Okay, saya tunggu sekejap. Sekarang baru nampak dah. Okay. Saya ulang balik ya. Saya nak tadi yang pertama tadi kita push to students. Push to student tu hanya untuk bahan bacaan untuk murid. Yang murid tak perlu masuk dalam Google Classroom pun. Okay, yang ini yang kedua ni pun saya nak share assignment dengan murid. Saya tak perlu masuk dalam Google Classroom, tapi saya terus tekan share. Saya tekan extension kat atas ni, share to classroom. Okay, rasa boleh nampak kan? Ni dia ada share to classroom ni memang ada 4 pilihan. Push to student, create assignment, ask question, make announcement. Kalau ikut dalam soalan level 6 ada kan? Dia tanya apa yang tak ada. Okay, saya pun pilih worksheet ni. Word. Cuba
buat sekali lagi. Title. Confusing word. Choose the correct word. Satu. Okay, klik untuk create assignment ni kita boleh pilih student. Contohnya saya tak nak Mariam Tihani buat assignment ni, saya pilih seorang saja. Okay, saya klik assign. Push to student tadi kita tak boleh pilih student. Kita semua. Okay. Assign. Okay. Jadi kita tengok dekat account student ada tak? Okay, dah ada ni. Confusing word 1. Murid pun bolehlah view assignment. Murid jawab. Okay. Dah ada. Okay, yang ni yang kedua ni create assignment masuk dalam Google Classroom murid-murid. Okay. Yang ketiga, okay. Yang ketiga, ask question. Itu juga okay. Kita boleh tanya, boleh ask question. Ya. Siapakah perdana? Okay. Kita pun klik ask. Itu je. Sangat mudah. Okay. Dan yang keempat, make an announcement. Okay, sekali lagi, make an announcement. Okay. Okay. Sila bawa bahan seni pada hari Khamis. Okay, kita pun klik post. Semua yang kita buat dekat yang kita gunakan extension ni semuanya masuk ke dalam yang 1, 2, 3, create assignment, ask question, make announcement, semuanya masuk dalam Google Classroom murid kita, kecuali push to students. Dan yang tak ada dalam Google share to classroom extension ni ialah create material. Create material memang tak ada dalam share to classroom. Okay. Itu saja. Okay, saya share to classroom. Okay.
Kelebihan share to classroom ni memang murid dapat link daripada guru dengan sangat cepat. Okey. Jika murid online, guru online, kita dapat terus. Jika murid online, cikgu offline, jika cikgu online dan murid offline, murid boleh check dekat receive from teacher. Okay. Okay, ni ada receive from teacher. Ini dia boleh tengok apa yang teacher dah bagi. Okay ni. Semua yang cikgu bagi ada terdapat dalam option ni. Boleh tengok je. Dan murid juga boleh cikgu, contohnya cikgu bagi soalan, okey, cari artikel, apa-apa artikel, dan murid juga boleh gunakan share to classroom ni untuk push to teacher. Okey. Murid boleh guna, maksudnya share to classroom extension ni sangat memudahkan guru dan murid, daripada guru kepada murid kepada guru, dengan syarat kedua-dua pihak install extension ini. Okay. Tapi ada juga kita cakap apa ya, kekurangan lah, kekurangannya hanya web page yang kita beri kepada murid ni, dia hanya kekal selama 18 jam. Memang kekal 18 jam sahaja, dan dia tak dapat dikeluarkan daripada list. Jangan tersalah, kita tersalah bagi web page kepada murid. Sebab kalau kita tersalah, memang kita tak boleh nak keluarkan daripada list tu tadi. Okay. Daripada saya, ini sajalah pada malam ini. Kalau ada soalan, boleh, jika ada sebarang soalan boleh ya. Okay. Boleh aju dekat ruangan chat lah. Baik, okay, terima kasih Cikgu Narimah. Cuma ada sikit peringatan lah. Sebab kadang-kadang sebenarnya kita ni mungkin ada 2 ataupun 3 akaun Gmail kan. Satu kita punya akaun MOE DL tu. Yang kedua mungkin akaun e-didik, yang ketiga kita punya Gmail yang biasa. Okay. Betul. Macam saya dah asingkan 3 tu kadang-kadang bila kita buka Chrome tu, dia akan keluar akaun e-didik. Kadang-kadang dia keluar akaun ni. Cuma extension share to classroom ni dia tengok pada akaun mana yang kita install. Jadi cikgu install dekat akaun MOEDL, cikgu nak guna dekat, cikgu buka tengok akaun e-didik, tengok benda tu tak ada. Jadi kita kena tengok balik lah betul-betul akaun mana yang kita install. Macam saya membuat banyak profil, Chrome ada banyak profil. Jadi setiap profil tu memang saya add extension ni. Jadi tak ada masalah lah. Cikgu pun kena biasakan lah, jangan campur-campur profil. Macam ni kan, ni profil saya ni. Okay, ni profil anak pun ada juga kat sini. Kita biasakan diri, kita create profil untuk diri sendiri. Setiap email kita yang berbeza tu, kita create, gunakan Chrome profile lah. Memudahkan. Jadi betul lah macam Cikgu Idwan cakap tadi. Jangan confuse, sebab nanti kita tengok, saya dah add extension tapi kenapa tak ada. Rupanya extension tu dekat akaun Gmail personal. Memang tak ada lah. Jadi untuk pastikan kena kita extension tu untuk semua akaun adalah. Okay, ada lagi apa persoalan tak? Ada nak tanya macam mana buat personalize account macam tu. Kena buat sesi lain ke macam mana? Kena buat sesi lain lah. Nanti takut tak sempat untuk cikgu chicken pula. Okay, tengok saya bagi 10 saat. Kalau ada yang nak tanya,
Sekejap saya tengok ya ada soalan tak. Okay, rasanya Cik Ridwan rasanya macam tak ada soalan. Clear ke semua penerangan saya? Kalau cikgu ada nak tanya soalan boleh je PM saya bila-bila. Ya, betul. Nanti kita akan kongsikan link Telegram kalau yang ada yang kita tak masuk lagi kan. Kalau yang dah masuk tu boleh je tanya dalam tu. Ramai juga yang pakar dalam tu kan. Okay, so tanpa buang masa kita menjemput Cikgu Syikin untuk perkongsian yang seterusnya. Dipersilakan Cikgu Syikin. Okey, terima kasih Cikgu Idwan. Terima kasih juga Cikgu Narima. Cikgu Narima kena stay ya. Berada di belakang, nanti akan jadi student saya. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran saya pula untuk membentangkan tajuk email kepada student dan macam mana student nak email kepada guru. Okey, saya share screen sekejap. Dapat tak? Cikgu Idwan? Sekejap. Nampak? Okey. Okey, email. Okey, sekejap Okey, sekarang email kepada student email kepada pelajar. Kita boleh hantar email kepada pelajar, seorang pelajar, sekumpulan pelajar ataupun keseluruhan pelajar. Saya explain dulu semua ni berdasarkan slide, nanti baru kita pergi yang hands on Okey, seterusnya. Syaratnya, admin telah onkan fungsi Gmail guru dan murid. Maknanya Gmail di dalam Google Classroom tu telah di-onkan oleh admin sekolah masing-masing. Okey, seterusnya. Limitation berkaitan dengan penghantaran email. Hanya 100 email sahaja sekali penghantaran. Contohnya jika kelas cikgu ada lebih daripada 100 pelajar, katalah 120 orang murid, kan, katalah kita buat kelas yang besar, 120 orang murid, pastikan hantar dulu 100 tu dan bakinya hantar sekali lagi lah. Maknanya kita sekali penghantaran tu hanya 100 email saja. Kemudian email ni hanya satu kelas dalam satu masa. Jika kita nak hubungi semua student dalam banyak kelas berlainan, dalam banyak-banyak kelas, caranya kena guna cara lain. Apa cara lain tu? Antaranya adalah menggunakan post announcement ataupun private comment. Okay, seterusnya. Syaratnya juga, admin telah onkan fungsi Gmail guru dan murid. Ini memang syarat yang penting. Admin telah onkan fungsi Gmail guru dan murid. Kalau tak onkan, memang apa pun tak boleh buat. Hanya boleh, kita boleh hantar email macam biasa, iaitu menggunakan Gmail peribadi lah. Jadi murid pun kena tahu Gmail peribadi guru dan guru pun kena tahu Gmail pelajarnya. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu, kenapa pelajar, soalan lah kata kenapa pelajar tidak dapat menghantar email? Okey, cara pertama sekali mesti semak dengan admin supaya dia onkan fungsi email di dalam Google Classroom. Okey, seterusnya. Email menggunakan Android. Hanya satu email sahaja dalam satu masa. Okey. Tak boleh macam kalau menggunakan PC tadi, kita boleh buat 100. Kita hantar email 100 dalam satu masa. Tapi kalau Android, hanya satu email saja dalam satu masa. Tapi boleh tak nak hantar kat ramai-ramai? Boleh, tak ada masalah. Hantar satu. Sampailah kita
selesai hantar email kepada anak murid kita. Okey, seterusnya. Bila dah hantar email, macam mana pula kita nak baca email tu? Okey, dalam Google Classroom kita tak boleh nak baca email tu. Kita hanya boleh baca email tu melalui akaun Gmail kita. Contohnya, katalah saya hantar email dalam Google Classroom kepada anak murid saya kena buka akaun Gmail dia yang sekian nombor-nombor sekian tu. Akaun Gmail dia. Begitu juga kalau anak murid nak hantar email kepada saya kena buka akaun saya g08342119@moedl.edu.my tu, kena buka saya punya akaun Gmail, baru boleh saya baca apa isi email yang anak murid saya hantar. Okey. Kita tak boleh tengok direct melalui Google Classroom tu. Okey, seterusnya. Murid boleh hantar email kepada kita tak? Ya, boleh. Sama je macam kita boleh hantar kepada anak murid dan anak murid pun boleh hantar kepada kita. Kena buka melalui akaun Gmail kita. Okey, seterusnya. Cara murid hantar email kepada guru, pergi pada kelas, buka tab people, pilih guru atau rakan, kemudian tuliskan email dan kemudian tekan butang send kalau hantar email kepada guru melalui PC. Cara murid hantar email kepada guru melalui Android, tekan butang kelas, pergi dekat tab people, pilih guru, kemudian tuliskan emailnya dan tekan butang post. Okey, email dengan PC dengan email dengan Android macam yang saya nyatakan tadi ada perbezaannya. Okey, email dengan PC, yang pertama email dengan PC kita boleh hantar kita boleh hantar kepada 100 student, manakala dengan Android hanya 1. Kemudian dengan PC perkataan yang kita gunakan adalah selepas hantar email adalah send, manakala dengan Android ialah post. Okey. Mari kita buat kelas. Saya stop sharing. Okey. Sekarang ni katalah saya nak masuk kelas Saya pergi dekat kelas saya. Okey, perkara pertama ni kelas ulang kaji Shikin. Hanya ada saya dan anak murid saya ni, Narima. Okey, Narima ada di situ? Ada cikgu. Bagus. Okey, gini. Jap, saya belum share screen. Sebentar. Okey, share screen. Okey, keluar dah? Okey, jap. Keluar dah ke? Dah kan? Dah je. Okey, dah keluar. Okey. Sekarang caranya adalah pergi dekat kelas kita iaitu kelas Ulaji Shikin. Pergi dekat people. Okey, ni saya sebagai teacher dan ini anak murid saya. Okey, ni Narimah. Okey, apa saya nak kena buat? Okey. Ini ada email. Sama ada pergi dekat sini ataupun boleh juga pergi dekat tepi ni, email kita punya student. Okay, sekarang saya akan email kepada Narimah.
tak nak ini saya kena stop cap. Tak mau pula dia. Belum keluar lagi kan? Belum keluar. Okey. Belum, sabar ya. Belum keluar lagi. Kalau setiap kali saya nak live dia memang okey, sabar. Dia masuk. Dekat paparan saya pun belum lagi. Oh, Alhamdulillah Cikgu Fauzi Ayub kata saya nak kaut kalau ada ilmu yang tercicir. Okey, ni sebenarnya ulang-ulang je. Rasanya Cikgu Fauzi ni pun dah terror dah ni. Kita cuma nak ingat semula saja, flashback. Okey, saya buat lagi sekali lah. Dia tak kawan dengan saya lah semula InsyaAllah kita akan teruskan lagi perkongsian dengan ilmu-ilmu yang lebih power lepas ni. Okey, Cikgu Narima share email, buka email. Tak senyap Cikgu Siti Rahimah, tadi mute dengan tiba-tiba. Okey, sekarang Cikgu Narima buka email, share screen dulu. Buka akaun MOE Gmail. Okey, kita tunggu student saya Narima menerima email daripada saya tadi. Okey, tu dia. Student saya dah buka, dia buka. Alright, ni. Dah. Jadi cara nak dapat email, Okay. student nak dapat email adalah melalui
akaun Gmailnya, akaun M tu. Tapi dalam kes ni, Cikgu Narima cikgu dia adalah G. Tu dia dah ada testing, Narima apa buka email Satnina. Okey, itu dia. Itulah cara macam mana kita nak hantar email kepada kita punya student. Dan sekarang Narima pula masuk ke Google Classroom testing kelas Cikgu Shikin tadi dan cuba hantarkan kepada saya pula email. Sekejap. Cikgu, macam mana saya nak hantar email? Dekat dalam Google Classroom, tak saya punya, okey, mana share screen dulu, tak nampak. Alright, sekejap. Okey, ni. Okey, pergi dekat people. Okey, nampak teacher punya, ada tak email teacher kat tepi? Tak ada. Jadi apa maksudnya? Bila? Okay. Inilah dia. Maksudnya apa? Yes. Maksudnya admin tidak apa? Tidak aktifkan. Tidak aktifkan. So kita dah nampak dah contohnya kat sini. Okey? Jadi admin sekolah saya tak aktifkan lagi fungsi email. Okey. Kalau tak ada kat sini kan, tepi. Ya, betul. Betul Cikgu Asmani, tak ada ikon email tu dekat sini. Okey, Ya, sebab admin saya tak aktifkan. Okey, boleh stop sharing. Jadi, okey, bagus. Okey, sekarang apa yang student boleh buat dalam kes ni? Apa yang student boleh buat adalah menghubungi cikgu dengan menggunakan email peribadi cikgu lah. Tak dapatlah nak guna melalui Google Classroom direct. Jadi kita kena tahu address email cikgu dan cikgu pun kena tahu. Tapi dalam paparan cikgu tadi diaktifkan email anak murid. Hanya anak murid sahaja dapat lihat cikgu punya akaun email. Okey, saya rasa saya dah cover kot sebab soal tajuk email kepada student ni mudah je. Ya, betul Cikgu Asmani, admin belum on atau aktifkan. Hanya dia aktifkan email untuk student sahaja. Okey, cikgu kepada student, tapi student kepada cikgu tak ada. Okey, saya rasa sebelum kita habiskan, saya ulang semula tajuk kita ni, tajuk tentang email ni. Mudah aja tajuk email ni, cuma ada kita kena, kalau baca dekat soalan, dia memang akan ada soalan macam Cikgu Asmani, dia ada explain dekat grup dalam grup e-didik Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Memang nampak macam jawapan macam sama je kan? Okey, kejap saya share lagi sekali. Cikgu Ridwan.
tak berapa baik line Cikgu Shikin. Rasanya Cikgu Shikin dah nak nak ulang balik kan apa email kepada student, email kepada student kepada guru, guru kepada murid. Kalau PC berapa, kalau guna Android berapa hadnya. Cikgu Shikin terkeluar ke? Rasanya macam dah terkeluar ni. Tapi memang topik malam ni memang ringkas je sebab memang sikit je, memang itu je. Tak lama sangat pun untuk email dengan tajuk share to classroom. Memang agak ringkas dan mudah. Rasanya memang senang. Okey, Cikgu Shikin dah kembali tu. Okey. Memang selalu tak nak kawan internet dengan saya. Saya pun terkeluar juga sekejap tadi. Okey. Okey, saya share screen untuk yang terakhir. Saya kena tutup muka ni sebenarnya. Okey. Saya share. Okey. Okey, kita buka balik. Okey. Dah nampak? Sekali lagi, email kepada student boleh seorang pelajar, sekumpulan pelajar, keseluruhan pelajar. Kemudian dengan syarat admin telah onkan fungsi Gmail guru dan murid. Contoh kita dah tengok tadi. Seterusnya, email menggunakan PC hanya 100 email sahaja dalam satu masa, bukannya dalam satu hari. Maknanya dalam satu masa tu 100 email. Kalau ada lebih daripada 100 email, boleh buat beberapa kali. Okey. Dan satu kelas dalam satu masa sahaja. Kalau dalam kelas tu, kelas yang kita create tu 120, hanya kelas contoh kelas Cikgu Shikin. Kalau kelas matematik Cikgu Shikin. Kalau kelas RBT kita tak boleh nak buat. Jadi kita kena buat yang lain pula. Okay, seterusnya dengan syarat juga admin telah onkan fungsi Gmail guru dan murid. Okey, seterusnya. Email menggunakan Android hanya satu email dalam satu masa. Jadi kalau kita nak hantar kepada beberapa anak murid, kena hantar beberapa kalilah email tersebut. Okey, seterusnya macam mana nak baca email? Tak ada jalan lain, kena buka melalui akaun Gmail. Seterusnya murid boleh hantar email kepada kita tak? Boleh, tapi kena buka melalui akaun Gmail kita macam yang yang Cikgu Narima buat tadi sebagai student kan. Okey, seterusnya cara murid hantar email kepada guru melalui PC, pergi kat kelas, pergi tag people, kemudian pilih kemudian pilih guru atau rakan, tekan butang post kalau melalui Android. Tapi kalau melalui PC, tekan butang send. Lepas tu tadi dah dinyatakan, dah nampak jelas apa perbezaan antara email dengan PC dan email dengan Android. Saya rasa itu sahaja. Soalan berkenaan dengan email ni memang senang sahaja. Ya Cikgu Anis, internet malam ni memang suka mengusik. Bukan malam ni je, asal saya bersiaran je memang suka usik saya. Okey. Okay, saya rasa saya stop sharing. Okay. Saya rasa itu saja. Jika ada soalan. Okay, yang penting daripada rakan-rakan senang je kot soalan ni. Kalau nak cepat faham, lepas ni terus praktis. Sebelum shutdown laptop ke komputer ke apa, cepat-cepat buat baru boleh lekat. Betul. Yang kedua, esok Betul. Esok ajar pula dekat kawan-kawan kat sekolah. Esok Sabtu kan. Hari Isnin. Boleh. Tu Cikgu Fu kata soalan ni ada dalam GC test. Ya Cikgu Fu, memang ada dalam GC test level 6. Tapi level 8 ada ke tak ada? Tak. Tunggu je lah. Yang pernah buat tu cuba ingat-ingat balik lah. Ada ke tak ada kan. Okay, dua-dua malam ni punya ni dua-dua cikgu kena praktis terus. Kalau tak memang kita lupa. Kita memang semua ni kita gunakan dalam classroom kan.
Jadi memang walaupun tak masuk dalam soalan dalam test, kita boleh gunakan untuk dalam classroom kita sendirilah. Tu Cikgu Ili ada tu, Terror tu selalu dapat 100 tu bila dia buat test tu. Okey, Cikgu Hadijah betul, practice make perfect. Perfect. Okey, Cikgu, saya serahkan semula kepada our moderator lah, Cikgu Idwan. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang diberikan. Okey, lebih kurang 9 minit lagi. Jadi kita akan kongsikan link kehadiran, link SPL dan borang maklum malas lah minta jasa baik semua cikgu-cikgu isi link borang maklum malas untuk kita tengok apa kekuatan, apa kekurangan kita pada sesi perkongsian malam ni. Lepas tu pastikan dah isi dua-dua link SPL dengan kehadiran tu sebelum meninggalkan sesi live. Kalau dah tinggal PM tepi kita tak dapat bagi dah lah. Cikgu Joshua Sejerash tak dapat apa tu. Mungkin kita boleh masukkan balik link-link tu yang tadi. Okay, sementara tu lagi sekali nak ingatkan minta semua yang belum lagi scroll sikit ke bawah tu, cuba tengok kalau butang subscribe tu masih lagi warna merah, klik dia, tukarkan dia jadi warna kelabu, tekan butang loceng, lepas tu bagi komen sikit dekat channel Cikgu Narima ni, lepas tu nanti boleh share. Habis sesi ni share channel ni dengan rakan-rakan guru lain. Walaupun sesi ni live tapi kita boleh tengok lagi esok, lusa dia berulang-ulang, tak ada masalah. Itu kelebihan kita gunakan YouTube live lah. Kalau rasa malam ni mungkin tak berapa faham ke, tiba putus tertinggal ke, boleh tengok lagi sekali, tak ada masalah. Yang ni lah, hari esok pun boleh share dengan kawan-kawan kan, ajak. Okay, subscribe tu sebagai sokongan supaya kita boleh bagi perkongsian lagi ilmu pada masa yang akan datang. Minta rakan admin boleh bagi kot link SPL dengan tu. Saya cuba masukkan borang maklum malas. Okay, borang maklum malas dah ada. Dan itu yang QR code tu. Borang maklum malas tu kalau cikgu-cikgu tak dapat klik highlight, lepas tu copy paste dekat tab dekat atas tu, nanti tak perlu isi lah. Kehadiran dengan SPL. Sekejap kita tunggu link kehadiran dengan SPL. Saya share QR code dulu. Cikgu admin lain boleh sharekan dia punya link. Saya cuba share dia punya QR code ya.
Okey, itu dia. Boleh scan. Kalau yang tak dapat scan, link pun dah ada dalam tu. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama sesi perkongsian kita pada malam ini. Minta maaf atas kekurangan dan kelemahan kita. Semoga berjumpa lagi di masa yang akan datang. So kita akan stay lah sampai semua live channel pada malam ni. Ada tadi saya tengok ada dalam 125 orang malam ni. Keluarkan QR code dekat skrin. Takut tak keluar pula. Boleh scan tak? Isi sebelum tinggalkan ni. Okey, tak lama lagi kita ada wacana untuk level 7 pula. Tunggu saja iklan daripada admin. Kita akan iklankan dekat GC dan juga dekat Telegram. Ada lagi yang terlupa sebenarnya kita punya ujian GC ni kita boleh buat banyak-banyak kali. Sampai lulus ataupun sampai dapat 100. Itu ada juga 2-3 cikgu yang tanya kan. Dia kata tak tahu pun boleh buat. So jangan lepaskan, boleh je, buat je lagi sekali. Nanti yang hari tu kan yang peringkat kebangsaan pun dah dapat 100. Yang sekarang ni yang peringkat negeri pun dapat 100. 2 kali 100 tu. Okay, terima kasih pada cikgu-cikgu lah yang membantu. Kadang-kadang kita pun tak sempat nak jawab dekat chat dekat Telegram tu. Chat dekat YouTube ni kan. Cikgu Asmani, Cikgu Fu. Betul, banyak cikgu lain yang memang support kita, bantu. Walaupun ada yang bukan dari Selangor tu kan. Ya, macam Cikgu Fu tu. Bukan dari Selangor tu. Dia ada di mana-mana, di sana, di sini. Cikgu Fu. Sana, betul-betul. Itulah hashtag kita jaga kita kan. Ada lagi ke hashtag tu? Adalah mesti. Ingat dah hujung-hujung PKP dah tukar hashtag dah. Saya nak kalau adalah yang tersalah nama dalam sijil, yang terisi nama sekolah, PM tepi jangan reply dekat email sebab memang saya jarang nak baca email. Boleh PM je saya dekat Telegram. Kadang-kadang saya dah beberapa minggu baru terbuka email baru nampak. Susahlah, kesian pula cikgu-cikgu. Biasa kalau yang PM tu memang insyaAllah saya layan. Selagi ada daya memang saya layan. Rasanya dah. Ada lagi. Ada lagi yang tak dapat. Takut ada lagi tu, kita tunggu. Ada 186. Tadi saya kata 129. Rupanya lebih. Hampir pada tadi saya tengok 167. 86. Dah hujung lagi ramai pula. Cikgu Joshua, tak tahu soalan mana yang salah tu kan? Tak tahu soalan mana yang salah tu, cikgu kena cuba. Maknanya kita kena praktis. Buat soalan tu, lepas tu kita praktis. Baru kita boleh nampak. Maknanya setakat tengok video je dia kurang sikit lah. Kita kena praktis buat soalan tu. Kena hands on. InsyaAllah boleh dapat.
Tak apa Cikgu Joshua, ada yang Untuk level 8 belum level lulus. 6, 7 dengan 8 ni sebenarnya 8 memang tak ada video kan. Untuk terus dalam video yang ada dalam yang diselitkan lah dalam soalan tu, kita kena tengok balik wacana dalam YouTube EDD Malaysia tu. Dia ada 3 wacana tak silap saya untuk level 7 kan. Kena tonton ketiga-tiga tu dan tambah dengan video yang dalam tu. Oh, 186 masih tak tinggalkan rancangan Jangan Ya, lupa tunggu. ya wacana kita hari Ahad 2:30 petang macam biasa. Hajat nak jemput Cikgu Asmani ni yang rajin ni, tapi apakan daya. Ada cikgu lain tak yang nak? Itulah, ada tak cikgu lain yang nak? Boleh PM tepi? Yang pemegang batch level 8. Level 8. Sekarang ni dah tak boleh. Cikgu Narima, sekarang ni kita dah tak boleh nak tengok sebab diorang pakai sebab batch semua Ayu. Semua dah batch Ayu dah. Tak tahu dah mana yang batch 8, level 8. Yang level 7, yang dah dapat level 7 pun boleh kan? Boleh. Maknanya dia memang dia nak share, tak ada masalah. Tak adalah syarat dia mesti lulus level 8 tu. Jom kita jemput Cikgu Fu. Cikgu Irwan. Jemput Cikgu Fu nak? Boleh. Mesti banyak. Cikgu banyak ilmu tu. Cikgu Fu, jom. Wacana level 7 dididik Selangor, jemputan khas. Jemputan khas live ni. Boleh juga, menarik tu. Kan? Kita pun kita nak tengok. Fikir coach belah. Cikgu Fu. Batch putih semua dia orang kata. Dah tak ada dah batch yang 88 ni semua batch U kan sekarang. Ni Cikgu Rina duk promote Cikgu Fu ni. Jomlah Cikgu Rina. Cikgu Rina lah. Betul. Biasa dua orang kan yang bolehlah Cikgu Rina dan Cikgu Fu. Dekat saya 186, tak berkurang. Okay, kalau cikgu-cikgu dah isi 3 tadi, borang malas, yang HPL dengan kehadiran dah scan, sebenarnya kita dah tamat dah sesi ulang kaji ni. Boleh je tinggalkan. Sekarang ni kami menanti kod-kod ada yang tak isi kan. Yang ada masalah ke. Cikgu Irwan, kita bagi 1 minit je lagi, lepas tu nanti kita end session kita kot rasanya. Yalah, betul lah. Tapi Cikgu Sherina kata ada lagi 115 orang. Saya punya lah yang tak update. Tinggal 114. Ada yang tak dapat isi borang kehadiran Cikgu Tang Chua. Borang kehadiran? Letakkan semula borang kehadiran. Siapa yang ada masalah boleh nyatakan ya. Jangan dah keluar. Susah sikit lah. Kalau sementara tengah live ni, kita boleh bantu lagi lah. Cikgu Nayati bersemangat ni. Tak sabar tunggu level 7 ni. Dah habis dah. Tu dia Cikgu Tang, link CJ kehadiran. Bolehlah tu Cikgu Rina dan Cikgu Fu. Betul. Dah tak ada dah, tinggal 1 je lagi. Boleh lah 2 orang tu. Betul. Betul ni jemputan betul.
Ni betul-betul ni, bukan ajak-ajak ayam Dalam tau. video. Cuba tekan cam mic. Serius, Cam mic. Tekan serius. cam mic. Lepas ni kita PPM. Nanti dia gambar apa? Rasa dah boleh. Dah 10 berapa ni. Okey. 10 Mana? lebih lah. Selamat malam semua. Terima kasih. Mana kan? Okey, terima kasih Cikgu Mayuri. Okey, terima kasih semua. Cikgu Kartini. Terima kasih Cikgu Kartini. Nak mana kan?